Assalamualaikum Prof. Selamat pagi. Saya Muhammad Azhari bin Wakiman, nombor matriks 295805 dari kumpulan 17. Saya akan membentangkan mengenai kepentingan pengurusan kepada organisasi. Terdapat 5 jenis pengurus. Kelima-lima jenis pengurus ini sering diguna pakai di dalam organisasi, tempat operasi dan beberapa tempat lain. Jenis yang pertamanya adalah pengurus tahap 1. Pengurus tahap 1 ini merupakan pengurus yang mengarahkan aktiviti bagi kerja-kerja yang melibatkan operasi. Contohnya seperti penyelia teknikal atau penyelia jalan di gedung beli belah. Sebahagian besar dari masa kerja mereka hanya banyak dihabiskan untuk menyelia pekerja di bawahnya serta membantu menyelesaikan masalah kerja-kerja mereka. Jenis yang keduanya pula ialah pengurus pertengahan. Pengurus jenis ini mengawal aktiviti pengurus tahap 1 dan juga seluruh pekerja operasi. Mereka akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelaksanaan visi, misi dan objektif organisasi. Pengurus jenis ketiga pula adalah pengurus atasan. Pengurus jenis tahap atasan pula bertanggungjawab terhadap operasi dan juga keseluruhan pentadbiran sesebuah organisasi. Mereka akan melaporkan prestasi keseluruhan pekerja kepada ahli lembaga pengarah yang seterusnya melaporkan prestasi pekerja dan organisasi kepada pemegang saham syarikat awam. Jenis pengurus seterusnya adalah pengurus fungsian, di mana pengurus jenis ini akan bertanggungjawab dan hanya akan terlibat dengan satu aktiviti dalam organisasi sahaja, seperti contoh perakaunan, jualan ataupun pemasaran mengikut kemahiran dan kepandaian pengurus itu. Jika pengurusan yang terakhir pula ialah pengurus besar, jenis pengurus ini pula bertanggungjawab ke atas sub-unit organisasi seperti anak syarikat. Pengurus besar bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua aktiviti yang dijalankan oleh sub-unit seperti pemasaran, perakaunan dan juga sumber manusia. Pengurus diperlukan di dalam organisasi. Apakah itu organisasi? Bagi organisasi, definisinya pula adalah himpunan individu sama ada dua atau lebih yang menjalankan tugas yang diberikan mengikut jabatan kerja dengan tujuan untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Definisi ini telah memberi maksud bahawa organisasi merupakan satu sistem sosial yang merangkumi semua bentuk kumpulan, dan ini juga termasuklah syarikat perniagaan, badan kerajaan, badan separuh kerajaan, kumpulan sukarela, badan kebajikan, badan agama dan sebagainya. Apabila disebut sebagai satu unit sosial, ini bermakna ia mempunyai beberapa pekerja yang akan diberikan peranan untuk menjalankan tugas mengikut jabatan seperti contoh perakaunan, pemasaran dan sebagainya. Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu sama lain dengan tujuan untuk menyiapkan tugasan itu. Sekiranya mereka menjalankan tugas tanpa berkomunikasi antara satu sama lain, memberikan atau memerlukan perkhidmatan dan kerjasama dari pihak yang lainnya, maka tugas yang sepatutnya siap itu akan menjadi tergendala dan tidak dapat disiapkan seperti yang dikehendaki, sama ada dari segi kualiti, masa dan juga kuantiti. Setelah memahami definisi organisasi, saya akan membentangkan pula ciri-ciri yang terdapat pada organisasi. Cirinya yang pertama adalah organisasi yang dibentuk akan melambangkan identitinya yang tersendiri. Contohnya seperti sebuah mahkamah. Mahkamah melambangkan tempat untuk membela keadilan, seperti pusat perhakiman dan juga sebagai sebuah firma yang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat, sama ada dalam bentuk bimbingan, khidmat dan juga nasihat. Cirinya yang kedua pula adalah dalam sesebuah organisasi akan mempunyai tingkat autoriti. Berbeza hierarki bagi organisasi besar dan organisasi kecil. Perbezaannya adalah ketara dari segi tingkat autoriti, aktiviti dan bilangan pekerja bagi setiap jabatan, malah jumlah jabatan juga berbeza. Seterusnya, terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan yang diwujudkan. Seperti contoh, organisasi pembuatan pastinya akan mewujudkan jabatan-jabatan lain seperti jabatan pengeluaran dan juga jabatan pentadbiran. Di jabatan pentadbiran, terdapat beberapa unit kecil pula seperti pemasaran, kewangan dan sebagainya. Unit-unit kecil ini akan beroperasi mewakili satu jabatan dan kerja pembahagian tugas pula akan mengikut tanggungjawab masing-masing. Ciri yang keempat pula
adalah setiap organisasi haruslah mempunyai sistem pengawasan, pengawalan dan juga penyelarasan. Ini adalah bertujuan agar setiap kerja yang dijalankan akan berjalan dengan lancar seperti yang telah dirancang. Oleh itu, ketika organisasi mengambil pekerjanya, organisasi haruslah menjelaskan mengenai peraturan, dasar, prosedur dan juga sistem hubungan dengan jelas dan nyata agar pekerja faham dan bersama-sama sejajar dengan matlamat organisasi. Kesemua ciri-ciri jika diterapkan dengan keberkesanannya terhadap pekerja, ianya akan menjadi penentu kepada kualiti terhadap organisasi itu. Jika semua ciri-ciri ini diselenggarakan dengan betul, maka sesebuah organisasi itu akan menjadi lebih efisien dan maju jaya.